Semalam keluar mesyuarat MKT UMNO, mesyuarat kerja UMNO, tertinggi UMNO telah membuat satu resolusi malam tadi bahawa mereka akan meneruskan hubungan dengan PAS. Mereka akan meneruskan hubungan dengan PAS dalam apa yang dipanggil sebagai mufakat nasional. Timbul persoalan, adakah, sebab kita tak tahu lagi sebab tidak ada announcement secara official lagi, adakah bermakna sebab ini daripada UMNO, saya tak baca daripada PAS lagi, saya tak baca daripada keputusan BAS lagi. Mungkin saya tertinggal kapal, tapi saya tak baca daripada PAS lagi apa pegangan mereka. Mungkin okey, saya tak nampak lagi apa pegangan daripada PAS berkenaan dengan perkara ini. Tetapi UMNO telah mengatakan bahawa mereka akan meneruskan hubungan dengan PAS. Tidak ada tidak ada, dia cuba untuk supaya tidak ada pertembungan, dan juga merasakan bahawa tidak perlu ada pergaduhan. Okey, saya sharekan skrin berkenaan dengan berita tersebut. Okey, UMNO mahu teruskan kerjasama dengan PAS di Melaka. Oktober 28 semalam, UMNO memutuskan untuk meneruskan kerjasama dengan PAS melalui Mufakat Nasional pada pilihan raya negeri Melaka. Setiausaha Agama UMNO Ahmad Mazlan berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang berlangsung malam ini. Bagaimanapun, katanya kerjasama itu berpandukan kepada prinsip bahawa PAS mestilah bertanding menggunakan lambangnya sendiri bagi mengelakkan pertembungan sesama sendiri. Okey, saya akan ulas benda ini. Mesyuarat memutuskan untuk meneruskan persahaman dengan parti PAS selaras dengan ketetapan Perhimpunan Agama UMNO, iaitu memkukuhkan MN dalam menghadapi pilihan raya negeri. Asas persamaan dengan PAS berpandukan kepada prinsip bahawa PAS menggunakan lambang parti sendiri selaras dengan semangat dan ketetapan jawatankuasa induk, katanya dalam sidang media. Ahmad Mazlan berkata MT UMNO juga memberi mandat kepada Presiden dan timbalannya untuk memutamatkan sebarang keputusan mengenai pilihan Melaka. MT juga memberikan mandat kepada Presiden Timbalan, Presiden Perdana Menteri untuk memutamatkan sebarang keputusan berkaitan PRM Melaka. Pada 26 Oktober lalu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata beliau bersatu, PAS dan juga gerakan telah bersepakat untuk bertanding menggunakan logo PN. Namun ahli jawatankuasa PAS Pusat Muhammad Zuki berkata keputusan untuk parti-parti kawapan menggunakan logo PN perlu dirujuk terlebih dahulu kepada badan pemutus PAS dalam parti masing-masing. Semalam Ahmad Zahid kita berucap melancarkan jentera BN. Okey, now timbul persoalan dekat sini. Saya kata dia tak settle lagi masalah ni. PAS sekarang ini tak bersetuju, maksudnya okey, kita tengok macam ni. Muhyiddin Yassin kata mereka semua dalam Perikatan Nasional akan menggunakan logo Perikatan Nasional. PAS intern kata no, kita kena bincang dahulu. Maksudnya Muhyiddin Yassin telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan PAS. Itu yang dimaksudkan dengan statement tersebut. PAS kata no, kita akan berbincang dulu perkara ini, kita akan teliti. Kita akan teliti. Okey, dan setakat semalam saya baca Harakah Daily. Siapa kata saya tak baca Harakah Daily? Saya baca Harakah Daily. Tengok. Setakat semalam dalam Harakah Daily, PRN Melaka, Majlis Syura akan putuskan guna lambang. Majlis Syura Ulama akan mengadakan mesyuarat dalam masa terdekat bagi memutuskan beberapa perkara dasar termasuk penggunaan lambang dalam PRN Negeri Melaka. Timbalan Presiden Tun Ibrahim berkata mesyuarat juga akan memutuskan kelulusan seseorang menjadi calon di samping pembentukan mufakat politik. Sebagai badan tertinggi, Majlis Syura akan memandu parti dalam membuat keputusan melibatkan dasar parti. Manakala proses pelaksanaan yang melibatkan strategi, kempen, proses mengundi akan diuruskan oleh pihak agensi di dalam parti. Now, timbul persoalan lagi. Maksudnya setakat semalam Bersatu kata kita akan guna Perikatan Nasional. PAS belum lagi memutuskan. UMNO minta PAS guna logo sendiri. Perikatan Nasional kata PAS, Bersatu, Gerakan semua akan guna logo Perikatan Nasional. PAS kata semalam, ini 26 hari bulan, 28 hari bulan, PAS kata dia orang tak decide lagi, akan diputuskan kemudian, baru nak meeting. Malam tadi UMNO meeting kata setuju kalau PAS tak nak gaduh, PAS kena guna lambang sendiri. Apa maksud guna lambang sendiri, tuan-tuan? Maksud guna lambang sendiri, UMNO nak bagi warning sebenarnya kepada PAS. Kau jangan sekali-kali guna lambang Perikatan Nasional. Kalau kau nak teruskan kerjasama ini, jangan sekali-kali guna lambang Perikatan Nasional. Saya fikir juga, kenapa UMNO
buat keputusan sedemikian, buat keputusan untuk menyatakan sedemikian. Dia bukan buat keputusan untuk PAS, tetapi dia buat keputusan sebenarnya secara tersiratnya memberi amaran kepada PAS. Kalau seolah-olah macam ni, kalau engkau nak meneruskan so-called mufakat nasional di antara kita, jangan sekali-kali kau guna lambang selain daripada lambang dan logo parti kau sendiri. Itu yang dimaksudkan. Dan PAS sekarang ini tersepit telur. Ke kiri dia kena, ke kanan dia kena. Kalau dia tak pakai lambang Perikatan Nasional, mengkhianati mandat dan juga perjanjian Perikatan Nasional. Kalau dia guna lambang Perikatan Nasional, mengkhianati mandat dan juga perbincangan serta janji kasih dengan UMNO di dalam mufakat nasional. So, perkembangan dan pertemuan ini menyebabkan PAS sehingga tersepit. Setakat semalam belum lagi diputuskan, sedangkan penamaan calon adalah 8 hari bulan 11 ini. 8 hari bulan 11, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hari lagi. Atau 9 hari lagi sebelum penamaan calon. Dan bila kita bercakap, itu baru menggunakan logo, tuan-tuan. Kita belum lagi berbicara, adakah UMNO akan memberi laluan kepada PAS untuk bertanding straight fight dengan Pakatan Harapan, atau akan berlaku pertembungan? Sebab kalau kita baca apa yang disebutkan oleh Mak Mazlan menurut keputusan parti malam tadi, UMNO, dia kata, keputusan UMNO malam tadi, dia kata bahawa, saya baca, UMNO memutuskan untuk meneruskan kerjasama. UMNO memutuskan untuk meneruskan kerjasama. Itu semalam punya meeting. Bagaimanapun, ada syarat. Syaratnya, kerjasama itu berpandukan kepada prinsip bahawa PAS mesti bertanding menggunakan lambangnya sendiri. Mesti menggunakan lambang dia sendiri, bukan lambang Perikatan Nasional. Mesyuarat memutuskan meneruskan persahaman dengan PAS. Soalan dia, adakah itu indikasi kalau PAS guna lambang sendiri, UMNO tak akan letak calon kat situ? Adakah itu bermaksud kalau PAS menggunakan lambang sendiri, UMNO tak akan letak calon dekat situ? Itu persoalan. Jadi kalau sekiranya mereka tidak berbincang, ini keputusan daripada pihak UMNO, bukan keputusan daripada pihak PAS. PAS tak memutuskan apa-apa lagi. Bermaksud apa? Dia hanya unilateral decision. Dia one side. Dia hanya satu keputusan satu pihak saja, iaitu pihak UMNO. Sebagaimana juga keputusan menggunakan logo Perikatan Nasional hari itu adalah unilateral decision oleh Muhyiddin Yassin. Tidak ada perbincangan dengan komponen parti seperti PAS. Jadi PAS sekarang ini tiba-tiba dia semalam mengeluarkan kenyataan, no, we will discuss this with our Majlis Syura untuk membincangkan perkara ini. Untuk membincangkan perkara ini. Jadi 10 hari nak pilihan raya, and yet all these three party tak boleh lagi nak berbincang sesama sendiri dan datang dengan kata sepakat. Sama ada mereka akan bersama, bertembung, berlawan, menggunakan logo apa, dia tak boleh bincang lagi. Sedangkan hari ini Pakatan Harapan sudah pun memutuskan, walaupun saya tak setuju, personally saya tak setuju. Sebab itu saya kata sebelum mesyuarat, sebelum keputusan, kita boleh apa saja, bentanglah hujah kita dan sebagainya. Tetapi bila keputusan telah dicapai oleh satu musyawarah perbincangan menggunakan logo Pakatan Harapan, maka saya kata kita guna logo Pakatan Harapan. Apa saja personal opinion saya after keputusan pada hari ini is no longer relevant. So kalau tuan-tuan nampak logo Harapan, undilah logo Harapan. Itu dia punya logo dia. Undilah logo Harapan. Itu dia. Tuntas daripada saya. Keputusan itu cerdik ke tak cerdik, betul ke tak betul, keputusan telah dicapai oleh mesyuarat, oleh musyawarah. Bagi saya berpegang kepada keputusan mesyuarat tersebut. Pendapat saya setuju atau tidak, irrelevant. Kerana saya berpegang bahawa keputusan musyawarah ada barakah dia. Sebelum keputusan musyawarah, saya boleh pertikaikan, saya boleh bentangkan hujah saya boleh cakap macam ni, macam tu dan sebagainya. Tak setuju, boleh. Selepas keputusan, saya berpegang. Dan itu yang diputuskan. Walaupun lepas itu,
Kalau berlaku apa-apa, saya boleh komen sekali lagi kenapa dia jadi macam tu, pro or con. Tapi setakat itu yang berlaku. Keputusan musyawarah kita terima. Kita gerak, kita bawa, kita laungkan apa yang diputuskan. Apa yang diputuskan, kita laungkan. Itu, setakat itu. Now, Pakatan Harapan juga telah bersetuju untuk membahagi daripada 28 kerusi, 8 kerusi DAP, 9 kerusi amanah dan 11 kerusi Parti Keadilan Rakyat. Keadilan, dan beberapa kerusi berkas bersatu dibahagikan kepada DAP, amanah dan juga Parti Keadilan. Sebelum ini Keadilan bertanding 8 kerusi, ditambah 3 jadi 11. Amanah kalau tak silap saya 6 ditambah 2, 8. DAP kalau tak silap saya 7 ditambah 1 jadi, tambah 3 jadi 8. Tambah 2 jadi 6, tambah 2 8. DAP tambah 8 tambah 1 jadi 9, tambah 2 7 tambah 2 jadi 9. DAP 7 tambah 1 jadi 8. Itu pembahagian kalau tak silap saya lah. But whatever it is, Pakatan Harapan sudah pun decide untuk parti, logo, calon dah settle. 10 hari sebelum pilihan raya kita dah settle. Cuma calon, yang tu kita mungkin dalam sehari dua ni akan settle, akan selesai. Ataupun mungkin sebelum nama calon nanti kita akan tahu siapa calon-calon tersebut. Nama sudah ada, saya dah ada a few names yang ada, tapi saya tak tahu sama ada mereka confirm calon atau tidak. Sebab semua tempat sekurang-kurangnya 3-4 orang berminat untuk jadi calon. Tak apalah, tak apa, yang itu kita boleh letak kat tepi. Kita boleh letak kat tepi. Tetapi ini Pakatan Harapan, tuan-tuan. Kita compare dengan Perikatan Nasional Muafakat Nasional ni, ke mana arah tuju mereka. Jadi kalau dalam Melaka mereka tidak boleh selesaikan, di Sabah mereka tidak boleh selesaikan. Sebenarnya Sabah mereka tak boleh selesaikan sehingga GRS terpaksa nak buat MOU dengan Pakatan Harapan. Bukan warisan, Pakatan Harapan. Kerana takut, sebab Pakatan Harapan ada lebih kurang 7 kerusi. Takut Sabah jatuh. Itu ketakutan mereka. Ketakutan mereka dalam hal ini. Jadi kesimpulan saya boleh kata macam ni lah. Apa yang kita boleh harapkan dengan parti yang sebegini? Kestabilan bagaimana yang kita boleh harapkan dengan parti sebegini? Dan kalau kita tidak hukum mereka, tuan-tuan, dengan pengkhianat dalam Bersatu, pengkhianat dalam UMNO, penunggang agama dalam PAS, kalau kita tak hukum mereka, negara kita akan jauh ke belakang lagi. Dia main isu agama hari ini. Yang best ni kita pun main isu agama, main isu bangsa. Yang kita pun terperangkap dalam permainan tersebut. Kita lupa the real argument kita, the real problem yang kita hadapi. Saya malas nak bangkitkan isu itu. Tapi jangan kita terperangkap dengan dakwah-dakwah tersebut. Kita kena fokus dengan perkara agenda utama kita, reform.